Okey. Masa tu masih Universiti Pertanian lagi ya Prof ya? Okey. Seterusnya beliau dianugerahkan Master of Science pada tahun 1984. Ya, tadi hilang sikit. Hilang. Apa dah? Dia cemburu dengan kita ni Prof. Okey lah. Okey, mendapat master dalam bidang sains dalam home economic di Indian State University di United di Amerika Syarikat ya Prof, betul ya? Kalau salah betulkan saya. Dan pada tahun 1993 beliau tadi dianugerahkan profesor PhD dalam Human Resource dan Family Study University of Illinois Urbana Campaign US. Urbana-Champaign. Urbana. Tak apa, saya baca. Okey. So beliau ni seorang yang sangat aktif, telah berkhidmat di sebagai ahli akademik lebih daripada 30 tahun ya Prof, betul ya? Betul. Dan telah berkongsi dan juga terlibat dengan aktiviti kerajaan, berkongsi ilmu, menerbitkan jurnal-jurnal berimpak tinggi dan juga penerbitan buku-buku. So saya rasa pakar kita dijemput pada hari ini bukan calang-calang orangnya. Okey. So dan saya rasa beliau dan merupakan tidak salahlah kira kita jemput beliau untuk berkongsi sebagai pembuka tirai program bual bicara pakar 360 darjah perspektif pengguna dan masyarakat. Okey. Program ini kita laksanakan secara santai, tidak ada terlalu rigid sangat ataupun yang kena ikut flow ke tak. Kita santai saja. So kita buat mana ada ahli penonton, kalau rasa nak bertanya, kita galakkan dan kita bagi ruang dan peluang kepada ahli-ahli penonton kita untuk bertanya apa jua dalam ruang lingkup tajuk yang akan dikongsikan oleh ahli panel kita pada hari ini yang bertajuk adalah yang bertajuk cabaran dan realiti kesejahteraan ekonomi isi rumah. Saya percaya tajuk yang dibawa ni memang agak dekat dengan kita. Okey, agak kita dengan isu isi rumah, cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan juga realiti sekarang ni Prof. So Prof, okey, saya ingin bertanya ke Prof okey, apakah maksud kesejahteraan ni? Saya pun ingin tanya ni Prof. Sejahteraan ni macam dari aspek apa? Sejahteraan dari segi kesihatan ke? Secara apa bagi saya dia punya dari pemahaman saya lah Prof, sejahtera ni mungkin kita sehat. Saya sehat, saya okey. Tapi mungkin dalam ruang lingkup topik kita ini mungkin dia punya Prof boleh bagi definisi lebih luas dalam aspek kesejahteraan ekonomi dan perkaitan kedua istilah ini. Macam mana Prof? Cuba Prof kongsi kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita di bual bicara kita ni Prof. Dipersilakan. Okay, InsyaAllah. Terima kasih Dr. Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Dr. Irwan di atas jemputan saya ni sebagai pembuka tirai lah, disebut sebagai pembuka tirai untuk program kita kata bual bicara pakar 360 darjah ni perspektif pengguna dan masyarakat. Terima kasih juga atas introduction tadi tu. Kalau tak kenalkan pun tak apa sebenarnya. Okey, saya pertamanya saya juga ingin mengucapkan syabas dan terima kasih pada Dr. Irwan kerana membuka ataupun memulakan program ini, dan saya rasa dia satu program yang baiklah dalam keadaan kita tak boleh bertemu face to face ni, kita bertemu dalam keadaan ini kita perlu berbincang dan saya rasa dia satu program yang baiklah. Dan tajuk kita pada hari ini cabaran dan realiti kesejahteraan ekonomi isi rumah, nampaknya macam tajuk yang sangat umum tetapi saya rasa penting sebagai pembuka tirai sebab mereka-mereka yang selepas daripada saya ni sebenarnya saya ni melihat kepada kesejahteraan selalunya outcome daripada aktiviti-aktiviti yang kita lakukan. Tapi sebelum itu saya ingin juga menyebut sebab soalan Dr. Irwan tadi, sebelum saya menjawab soalan Dr. Irwan,
bila kita bercakap tentang kesejahteraan apa kan? Semua orang bercakap tentang kesejahteraan. Ada orang cakap, Dr. Iwan tadi sebut kesejahteraan kesihatan. Dia sihat, dia sejahtera. Ada juga orang cakap kesejahteraan dari segi financial. Kalau financial dia bagus, dia sejahtera dari segi keuangan. Kesejahteraan dari segi fizikal ya, tubuh badan kita sihat dan sebagainya. Dari segi mental dan sebagainya. Tapi hari ini yang kita nak fokus dan kita bincangkan adalah kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi. Nampak saya cuba melimitkan sikit supaya kita punya perbincangan ni tak merata-rata lah. Dr. Irwan memang ada sound yang macam cakap juga ya. Saya mau ada macam itu yang tidak off ke tempo. Boleh off kan untuk boleh. Okay, thank you. Okey, terima kasih Dr. Irwan sebab saya rasa macam saya dengar banyak benda orang tanya soalan ke apa ke saya tak apa jelas ya. Kemudian siapa? Kesejahteraan ekonomi siapa yang kita nak tengok ni? Saya skopkan lagi saya punya perbincangan pada hari ini atau perkongsian saya pada hari ini kepada isi rumah. Bila saya sebut isi rumah tu saya cover pengguna dan juga keluarga individu, pengguna sebagai individu, kumpulan pengguna dan sebagainya. Jadi supaya kita terarahlah dan skop saya juga adalah saya melihat kepada perspektif mikro bukan perspektif makro. Perspektif mikro yang saya rasa kenalah pada masa ini kita membincangkannya di peringkat isi rumah. Okay. Sekarang menjawab soalan Dr. Irwan, itu mukadimah lah, sedikit mukadimah. Menjawab soalan Dr. Irwan, apa dia kesejahteraan? Apa dia kesejahteraan ekonomi? Apa kaitan antara kedua ni? Okay. Kita pergi kepada kesejahteraan dulu. Ya. Bila kita kata kesejahteraan tu saya juga merujuk kepada kesejahteraan hidup lah yang lebih luas. Semua orang sebenarnya bercakap tentang kesejahteraan. Bidang apa pun akan cakap tentang kesihatan. Tak kira kesihatan tu kesihatan keluarga, kesihatan isi rumah, kerjaan apa-apa pun, dalam semua orang bercakap tentang kesihatan. Dan kita sendiri pun kesihatan bukan satu words yang kita kata, bukan satu perkataan yang sangat janggal pada kita, tak janggal langsung. Dalam doa kita pun kita selalu doakan agar kita diberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan ni sesuatu yang sangat penting kepada kita ya. Kalau kita lihat rujukan-rujukan yang lepas, penulisan-penulisan yang lepas, walaupun saya kata tadi penggunaan dia meluas, semua orang bercakap tentang kesihatan, tetapi sebenarnya kalau kita gabung-gabung kita tengok tak ada satu persetujuan yang konkret. Maknanya kesihatan ni masing-masing define, masing-masing bagi istilah, masing-masing bagi pengertian masing-masing, tidak ada sesuatu yang kita kata sama. Kita semua orang setuju dengan definisi itu, kita tidak jumpa dan apatah lagi konsep-konsep macam kesejahteraan, kualiti hidup, kebahagiaan, kepuasan hati, apa lagi benda tu digunakan secara berganti, silih berganti ataupun interchangeably, maknanya kita nak cakap sejahtera tapi kita cakap bahagia, kita cakap gembira dan sebagainya. Jadi saya nak mengatakan bahawa kesejahteraan ini adalah satu konsep yang digunakan oleh pelbagai pihak dengan definisi yang pelbagai pula. Namun begitu, bila kita selidik balik kepada definisi kesejahteraan ni ada tiga perkara penting sebenarnya. Bila orang kata dia sejahtera, yang pertamanya dia memenuhi keperluan asas. Keperluan sangat penting. Kita sejahtera apabila kita dapat memenuhi kita punya keperluan hidup kita dapat memenuhi, kita sejahtera. Dan kita juga sejahtera kalau kita sebenarnya mempunyai capability, mempunyai keupayaan untuk mencapai matlamat, untuk membangunkan diri kita, untuk meningkatkan hidup kita, memajukan diri kita sejahtera. Dan satu lagi, kita sejahtera juga kalau kita berpuas hati dengan kehidupan kita. Jadi saya nak mengatakan di sini bahawa walaupun kita kata tidak ada persetujuan tadi, tapi rata-rata pakar bersetuju bahawa kalau kita kata kesihatan, kita tak boleh tinggal perkara-perkara memenuhi keperluan hidup, capability, kepercayaan kita meningkatkan kehidupan kita dan juga kepuasan hidup, kepuasan terhadap kehidupan kita. Itu yang secara umumnya lah yang kita boleh lihat. Dan oleh kerana itu saya nak mengatakan di sini bahawa kesejahteraan ini dia banyak faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan. Sebab tu kita kata satu fenomena yang kompleks ataupun satu fenomena yang kita kata berselirat lah, bahasa biasa ni kan, ini kan santai-santai kan, berselirat tu maksudnya dia ada banyak faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan dan faktor-faktor ini pula dia saling berkait. Contoh kita sejahtera dari segi ekonomi,
ekonomi kita sejahtera, dia menyumbang kepada kesejahteraan sosial. Contohnya, dengan ada kita sejahtera ekonomi itu, kita ada pendapatan yang cukup dan sebagainya, dari segi ekonominya membolehkan kita berinteraksi dengan orang, kita di hubungan kita dengan ahli keluarga, hubungan kita dengan masyarakat dan sebagainya. Kita mentally pula kita sejahtera juga. Jadi apa yang contoh yang saya beri itu sebenarnya, kalau kita sejahtera, satu aspek ni dia ada kaitan dengan aspek-aspek lain. Jadi itu yang saya kata tu, dia adalah satu fenomena yang kita kata macam-macam menyumbang kepada itu. Oleh itu, kalau kita nak define, kalau kita nak memberikan pengertian kepada kesejahteraan ini, kita mesti ada satu framework ataupun kerangka yang komprehensif. Komprehensif tu maknanya ada banyak elemen yang masuk dalam tu, ada banyak komponen, ada banyak domain, ada banyak indikator dan sebagainya. Baru kita boleh faham sejahtera. Kalau kita lihat satu aspek, contoh ramai juga orang nak senanglah tengok ambil pendapatan yang mengukur kesejahteraan ekonomi ataupun pendapatan mengukur kesejahteraan. Sebenarnya dia tidak lengkap. Tidak lengkap pada saya, dia tidak lengkap sebab kesejahteraan disumbang oleh banyak faktor dan antara faktor-faktor itu pula dia saling berkait. Okey, akhirnya saya nak merumuskan yang soalan kesejahteraan ni. Kita kata dalam kita tengok penulisan ni di peringkat antarabangsa dan sebagainya, dia kalau kita kata kesejahteraan ini, yang tadi yang saya sebut 3 tadi dirangkumkan pula menjadi 3 tajuk besar, 3 tema besar. Yang pertama adalah kesejahteraan material. Dia nak mengatakan bahawa kita cakap kesihatan hidup ni, material, kesihatan ekonomi ni satu daripada tonggak dia. Yang kedua adalah kualiti hidup. Kualiti hidup ni sendiri, kalau kita nak study, nak lihat kualiti hidup ni, dia juga adalah satu konsep yang sangat luas, banyak domain, banyak indikator dan sebagainya. Dan satu lagi dia melihat kepada kita kata kelestarian sistem sosioekonomi kita, di mana kita berada, alam sekitar kita dan sebagainya. Itu semua menyumbang kepada kesejahteraan. Jadi daripada yang saya sebutkan tadi, saya rasa sahabat-sahabat saya yang mendengar program Buah Bicara ni rasanya dah macam ada sikit, faham sikit lah itu dia kesejahteraan ni. Walaupun dia konsep-konsep yang biasa kita dengar, kita sebut, tapi tak semua orang faham. Dari segi faham dan bagaimana nak ukur tu, sebab kita ni latar belakang kita akademik kan, apa-apa kita cakap pun angkubah ukur, konsep dan sebagainya. Jadi susah nak lari lah, walaupun bual santai terkeluar juga benda-benda macam tu. Okey, itu pertama, itu kesejahteraan. Saya stop di situ sebab kita tak nak dia melarikan kita kepada arah-arah yang terlalu banyak ni. Okey, yang kedua saya rasa pencerahan Prof tu dah sikit sebagai dah memberi gambaran kepada penonton-penonton kita dan termasuk saya sendiri, Prof, ya, bahawa kesejahteraan tu memberi ruang lingkup dari segi aspek material, kelestarian ekosistem hidup kita ni, dia merangkumi berbagai perspektif ni. Cuba kita macam mana kita nak macam mana kita sendiri sebagai masyarakat untuk melihat kesejahteraan tu untuk meningkatkan taraf hidup kita ataupun memberi kita lagi membantu kehidupan kita berbaik. Saya itu ya, Prof, ya. Okey, betul Dr. Irwan. Terus Prof, tadi Prof. Sorry. Okey Prof, sorry maaf Prof. Saya baru terus. Tadi saya rasa kalau Prof dah elaborate sedikit, saya nak teruskan soalan saya seterusnya Prof. Okey. Tapi belum habis ni. Belum ke? Saya baru bagi definisi kesejahteraan. Dr. Irwan sikit je lagi. Saya tahu masa sangat limited. Tapi saya rasa tak puas hati nanti. Saya belum cakap lagi kesejahteraan ekonomi. Boleh Prof. Saya takut nanti macam penonton pemarah saya. Kenapa tak terang habis ni? Okey, Prof, teruskan. Tak apa, Dr. Irwan, kalau kita tak habis pun soalan hari ni, saya yang siri-siri yang akan datang, ada lagi orang pakar-pakar yang boleh sambung apa yang saya sebut, ya. Okey, tapi tadi soalan tadi dia ada 2, satu kesihatan hidup. Kita dah kupas secara ringkas. Sekarang ni kesihatan ekonomi, apa pula kesihatan ekonomi dan bagaimana kaitannya dengan kesihatan hidup yang besar tadi. Okey, kalau kita lihat kesejahteraan ekonomi ni, ramai pengkaji-pengkaji dia melihat kepada 3 perkara penting yang tidak asing juga bagi kita. Bila kita nak tengok orang punya kesejahteraan ekonomi, satu kita tengok dia punya pendapatan. Logik kan Dr. Irwan? Ya, betul. Memang pendapatan dan memang ramai pun orang akan tengok pendapatan bila nak kata kesejahteraan ekonomi. Bila kita nak tengok je kesejahteraan ekonomi, kita tanya pendapatan dia dulu. Kemudian yang kedua, kita tengok dia punya penggunaan, consumption dia. Ataupun dalam bahasa mudah dia, saya kata kita tengok dia punya bagaimana dia berbelanja lah, perbelanjaan dia. Dan yang ketiganya adalah kita tengok dia punya wealth ataupun dia punya harta yang dia ada.
Jadi bila kita kata kesejahteraan ekonomi, sebenarnya kita merujuk kepada 3 perkara tu. Pendapatan, penggunaan dan juga wealth ataupun kekayaan. Dan kaitannya, sebab saya nak kena cepat ni, yang kaitannya memang kita dapat lihatlah perkaitan yang positif sebenarnya antara kesejahteraan ekonomi dengan kesejahteraan hidup. Maknanya apabila kesejahteraan ekonomi meningkat, kesejahteraan hidup meningkat. Tetapi dia bukan dalam kadar yang bukan dalam keadaan yang terlalu simple. Ya, kalau kesejahteraan ekonomi increase banyak ni, kesejahteraan hidup increase banyak. Dia bukan situ, dia tak berlaku begitu. Sebab kita manusia ni sebenarnya aspirasi kita berubah-ubah. Contoh, kita kena bagi contoh juga lah dalam buah bicara ni. Contoh, katalah saya sekarang ni pada pendapatan 3,000 sebulan ataupun 2,000 sebulan pendapatan saya. Saya kata kalau saya sampai 3,000 sebulan, saya sejahtera, lebih sejahtera. Okay. Tapi bila saya capai pula 3,000, saya kata saya akan sejahtera kalau saya sampai 4,000, 5,000 dan seterusnya. Maknanya kalau kita lihat begitu, maknanya kita ni individu, pengguna, isi rumah, sebenarnya kita akan sentiasa mengubah. Sebab kita ada aspirasi, kita tak akan statik pada satu masa. Sebab itulah saya kata, walaupun perkaitan itu positif, maknanya kalau kesejahteraan ekonomi meningkat, kesejahteraan hidup meningkat, tetapi dia bukan pada kadar yang sama. Contoh yang kedua, Dr. Irwan, contoh yang kedua yang lebih dekat pada kita, kita lihat macam ni. Orang yang berpendapatan rendah, katalah orang yang miskin, hidup dia miskin, dia tidak dapat memenuhi keperluan asas. Tapi dengan kita menambah sedikit pendapatan supaya dia dapat memenuhi keperluan asas itu, kesejahteraan hidup dia meningkat dengan banyak. Tetapi bagi orang lain yang sebenarnya dia dah memenuhi dah keperluan hidup dia dah okey dah. Kita tambah lagi, sebenarnya dia tidak memberi kepuasan hidup yang tidak memberikan kesejahteraan hidup yang banyak. Sikit je meningkat. Nampak tak tu? Contoh kita nampak kan, maknanya kalau kita dalam keadaan yang belum sampai memenuhi keperluan asas, kita bagi sikit dan kita capai kepuasan tu, kita punya kesejahteraan tu meningkat dengan banyak. Tapi kalau kita memang dah okey dah, kita dah ada situ, you bagilah dia tu, dia tidak memberikan peningkatan kepada kesejahteraan hidup. Okey, Dr. Irwan, saya boleh stop kat situ tak? Sebab saya takut saya masih banyak, tapi saya dah terangkan kesejahteraan hidup, kesejahteraan ekonomi dan juga perkaitan antara keduanya. Okey. Perbincangan kita ni semakin hangat ni Prof. Saya rasa macam kalau saya bagi 30 minit, saya rasa macam satu soalan ni satu habis macam tu saja ni. Tapi saya rasa tak apa Prof. So kita saya nak ambil sikit soalan daripada kita punya penonton. Okey, boleh Prof, sambil kita celah-mencelah ni, kita secara santai, jadi kita pun bagi ruang dan peluang kepada penonton kita bertanyakan soalan. Okey, soalan kita pertama yang datang daripada Associate Professor Dr. Doris Padimi Selvaran. Okey, beliau bertanya soalan, adakah pola perbelanjaan di isi rumah khususnya B40 telah berubah semasa pandemik COVID-19 berbanding sebelumnya? Okay, Prof, boleh berkongsi sikit apa pandangan Prof? Okey, boleh insyaAllah. Mungkin Dr. Doris ni lagi tahu daripada saya lah, tapi saya cuba jawab juga ya. InsyaAllah sebenarnya dalam akan datang saya akan sentuh juga tentang cabaran ya, B40 ni. B40 ni kita kena faham siapa dia B40. In terms of dia punya pendapatan tu memang dah kita tahu dah dia di bawah kan, di bawah B40 ke bawah. Dan ramai, tak ada orang ni, ramai 1.78 juta B40 B40 di Malaysia ni. Dan kategori dia pula B40 tu ada B40 yang pendapatan rendah yang belah atas ya, pendapatan rendah dan juga miskin termasuk bawah kategori ni. Saya direct kepada soalan Dr. Doris, adakah diorang punya perbelanjaan dia telah berubah? Kalau saya tengok data daripada statistik punya data semasa pandemik, saya bukan cakap pasal B40, secara keseluruhannya pendapatan perbelanjaan isi rumah terhadap makanan meningkat. Tapi yang lain-lain tu sama ada menurun ataupun sama. Okey, B40, berbalik pada B40. B40 ni mereka yang berpendapatan rendah dan kesan daripada pandemik ini sebenarnya ramai yang diberhentikan kerja, pendapatan kurang dan sebagainya. Kalau kita tengok dia punya dalam keadaan yang bukan pandemik pun, dia peratusan yang dibelanjakan untuk basic needs, untuk keperluan asas sebenarnya lebih besar berbanding dengan kelompok-kelompok pengguna ataupun isi rumah yang lain. Maknanya dengan pendapatan dia yang menurun, sebenarnya peratusan yang dibelanjakan untuk basic needs ataupun untuk makanan tu menjadi lebih tinggi. Dengan itu,
Dengan itu, dia punya pola perbelanjaan sebenarnya betul Dr. Roy kata, kalau kita tengok secara keseluruhan perbelanjaan dia memang telah berubah disebabkan perubahan kepada pendapatan. Dia ada empat faktor yang kita kena tengok bila nak menjawab trend kepada perbelanjaan ini. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perbelanjaan ataupun yang mempengaruhi pengguna. Yang satu income. Income tu kita dah explain tadi lah income. Yang kedua harga. Harga ni kita kena tengok. Harga masa pandemik ni, harga adakah naik, turun dan sebagainya, itu juga akan menjejas, akan memberi kesan kepada perbelanjaan. Yang ketiga ni cita rasa. Taste and cita rasa dia. Yang keempatnya adalah availability ataupun kedapatan barangan dan perkhidmatan itu sendiri. Jadi keempat ini mempengaruhi perbelanjaan isi rumah sama ada dia B40, M40, top 10, 20 dan sebagainya. Tapi kita nampak ada trend yang berubah disebabkan disebabkan kesan ke atas pendapatan dan mungkin juga harga, availability, taste and preference dan sebagainya kepada isi rumah. Okey, Prof. Saya harap menjawablah soalan Dr. Doris. Okey, Prof. Kalau saya mungkin boleh teruskan soalan-soalan seterusnya daripada kita teruskan menyambung kita punya program ini. Sebelum itu saya ingin maklumkan kepada para penonton untuk mutekan speaker anda untuk kita mengurangkan sebarang gangguan semasa berjalannya program ini. Okey. Okey, Prof ya. Saya ingin tertarik dengan kata-kata Prof tadi berkenaan isu sekarang ini, kata COVID sekarang ni kan, dalam pandemik sekarang ni kan. So soalan seterusnya saya Prof dalam apakah cabarannya yang dihadapi oleh isi rumah dalam mengekalkan ataupun meningkatkan kesejahteraan ekonomi golongan isi rumah, lebih-lebih lagi B40 yang teruk terjejas ni Prof. Dan bolehkah Prof berikan saranan kepada semua penonton kita apa tindakan ataupun langkah-langkah tips ataupun macam mana mereka nak mengadap dan adoptkan dalam norma baru hidup kita ni Prof. Cuba Prof kongsi sikit Prof. Okey. Kita sekarang ni kita dah masuk pada konteks saya sebab soalan tadi pun berkaitan dengan B40 dan sekarang ni bila kita nak bercakap cabaran. Bila saya cakap tentang kesejahteraan ekonomi ni, saya pada soalan yang sebegini ataupun soalan Dr. Doris tadi, saya rasa elok kita ada konteks lah. Konteksnya contoh pandemik COVID-19. Sekarang ni kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan baru-baru ni banjir pula. Di beberapa negara ada banjir kan, bencana alam yang berlaku dan sebagainya. Okey, kalau saya suka di sini untuk berkongsi banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka golongan B40 itu. Tetapi yang paling basic saya rasa yang kita patut bincangkan di sini atau yang saya ingin memberikan pandangan adalah berkaitan dengan bagaimana mereka dapat memenuhi keperluan asas. Sebab itu penting. Dalam sosioekonomi kita tak lari daripada tajuk asal kita memenuhi mencapai satu tahap kesejahteraan ekonomi dan satu daripadanya tadi kita kata adalah memenuhi keperluan asasnya. Okey. Cuba kita tengok sekarang ni dengan pandemik 19 ramai tak orang yang diberhentikan kerja? Ramai tak orang yang diminta untuk cuti tanpa gaji? Betul, ada tak orang yang diminta untuk kurangkan jam bekerja dan sebagainya. Banyak berkaitan yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang berkaitan dengan pekerjaan, oleh itu pendapatan. Sebab kalau kita tengok pola pendapatan isi rumah Malaysia ni 60% adalah datang daripada gaji ataupun upah. Dan B40 ni sebenarnya kalau kita tengok struktur pasaran pekerjaan 60% daripada kategori pekerjaan kita ini adalah memerlukan mereka yang berkemahiran rendah ataupun sederhana. Jadi dalam kalangan B40 ini saya rasa mereka ramai yang terlibat dalam pasaran pekerjaan yang begini. Oleh itu dia terkesan disebabkan oleh COVID-19. Oleh itu dia punya pendapatan tu memang terjejas dan saya rasa memang terjejas kita kata quote and quote teruk lah, terjejas teruk sebab dia punya jenis pekerjaan yang dia terlibat, yang dia bekerja sendiri dan sebagainya menyebabkan ini mencabar mereka, memberi cabaran kepada mereka untuk memenuhi keperluan asas. Jadi memang kalau kita kata B40 ni pandemik 19 ini, mereka cabaran terbesar mereka adalah memenuhi keperluan asas. Apa pun yang kita buat, apa pun yang kita belanjakan, pertamanya kita perlu memenuhi kita punya keperluan asas. Okey, saya berhenti kat situ tentang keperluan asasnya, dia punya cabaran dia. Jadi cabaran itu selain daripada pendapatan,
Sebenarnya cuba kita tengok pula dia punya perbelanjaan dia, macam mana dia berbelanja, prioriti dia dan sebagainya. Kalau kita bercakap tentang COVID-19 ni, kita bukan pada hari ni mungkin tak berapa sesuai untuk kita kata dia kena menyediakan diri dia. Sebab kita dah berada pun dalam pandemik ini. Dalam pandemik ini ada orang walaupun dia B40 dia bersedia tu maknanya dia ada persediaan, dia ada harta, mungkin dia punya perbelanjaan dia bagus dan sebab ada insurans dan sebagainya yang boleh dalam keadaan begini kalau pendapatan dia terjejas dia boleh menggunakan dia punya harta dan sebagainya. Tetapi ramai sebenarnya kalau kita tengok peratusan isi rumah yang tidak mempunyai simpanan, apatah lagi harta. Dalam kalangan B40 ni mereka memang ramai. Saya cakap secara umum tapi nanti audiens ataupun kawan-kawan semua kata tak semestinya, memang tak semestinya, tetapi generally research pun mengatakan bahawa mereka yang berpendapatan rendah ni sebenarnya mempunyai harta yang lebih rendah kan, mungkin dia tak ada perlindungan insurans, dia ada itu dan sebagainya lah. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini bahawa saranannya pertama kita bercakap sana, kita dah tahu dah kesan pandemik ni ke atas mereka, sukar untuk mereka memenuhi keperluan asas. Saranan yang pertama sekali saya rasa mentally kita memang ini di luar bidang kita. Kita tak dapat pun nak kata saya nak larilah daripada pandemik dan sebagainya. Dia berada dalam keadaan kita sekarang ini seperti ini. Faham tak? Dengan tidak bersedia, ada orang tak bersedia, ada orang bersedia dan sebagainya. Jadi kita dalam keadaan ini pertama sekali mentally kita kata ya betul benda ni dah berlaku pada saya. Ini ujian kepada kehidupan saya kan. Dan kita juga mungkin kita kena melihat dia secara positif. Kita tengok balik, inilah titik tolak kepada kita berubah kan. Kita perlu berubah. Contoh, katalah sebelum ini kita memang B40, pendapatan kita sikit, tapi kita tidak mengamalkan cara perbelanjaan yang baik, yang berhemah. Kita tak peduli pun, kita tak menyimpan pun. Bukan saya nak kata mereka tak menyimpan sebab mereka tidak mahu menyimpan. Ada orang yang tak menyimpan sebab dia tidak mahu menyimpan ataupun belanjaan dia tak membolehkan dia menyimpan. Ada juga orang yang memang tak ada apa-apa nak disimpan. Jadi saya cover semua sebab saya takut juga saya bercakap sesuatu yang ni kan. Memang ada orang yang memang sebelum COVID pun dia memang macam tu dah. COVID ni menerukkan lagi dia disebabkan dia tidak ada persediaan. Jadi saranan saya di sini bukan nak, kalau saya katakan ini mungkin kita punya point untuk kita berubah. Poin untuk kita melihat balik dari segi kesejahteraan ekonomi, tengok balik pendapatan kita dan dia bukan setakat tengok-tengok je lah, tengok dan berusaha. Itu saranan saya yang sangat general, bukan mudah untuk kita laksana, tapi saya rasa sangat penting. Yang pertama supaya kita tak stuck tu maksudnya kita berputus asa, kita tu tak boleh, kita tak boleh berputus asa. Kita dah berada dalam situasi itu, ini ujiannya. Tengoklah balik apa-apa yang kita boleh lakukan boleh tu dan kita berusaha. Kalau pendapatan kita sekarang ni memang teruk sangat tak boleh nak memenuhi keperluan asas, berusaha. Saya boleh cakap berusaha tapi orang akan kata cakap senanglah kan. Betul. Tapi di sini saya nak mengatakan saya tak nak orang orang kata berputus asa kepada apa yang berlaku. Kena positif dan kena tengok macam mana kita boleh baiki keadaan diri kita dan isi rumah kita. Okey, Dr. Irwan. Okey, Prof. Saya jawapan Prof tu dah memberi sedikit sebanyak kepada penonton kita ni bagaimana tips dan langkah-langkah yang mereka boleh lakukan untuk dalam norma baru dan juga isu-isu terkini macam Prof sebut tadi banjir. So itu yang perkara-perkara yang agak mengganggu sedikit, tapi bila Prof dah bagi sedikit tips, dia bagi sedikit apa saran-saran yang perlu lakukan. Yang maksudnya antara pesanan Prof yang saya agak tertarik sekali ialah saran itu ialah berusaha. Ya, berusaha untuk mencari jalan langkah supaya kita tidak mudah melatah. Okey, melatah bila kita menyalahkan keadaan, sentiasa menyalahkan orang lain. So kita tengok bagaimana kita tidak boleh sentiasa melihat satu ada permasalahan itu datang kerana kita tak boleh berusaha. So kita kena pandai Prof pandai dan juga melihat kita tidak boleh elak dan kita tidak boleh lari daripada masalah ini. So Prof, so saya rasa Prof kalau saya perkara ini kalau kalau Prof dapat
sedikit kongsi lah Prof ya. Sedikit kongsi sikit Prof. So apa pandangan Prof okay, dalam keadaan sekarang ni antara macam kalau Prof boleh bagi sikit kupasan lah dengan saranan pada pihak mungkin ni di luar sikit lah bukan topik tapi seluar sikit daripada soalan saya mana saya pun tiba-tiba terfikir ni Prof. So kerajaan kita ada bagi sedikit macam insentif dari segi sinar kan semua tu kan. So untuk bantu-bantu golongan terjejas ni Prof. So apa persaranan dan juga langkah Prof macam mana mereka menguruskan isi rumah mereka dengan bantuan yang kerajaan beri ni Prof. Bagaimana Prof? Boleh Prof sikit ulas sikit Prof. Dr. Irwan, soalan yang sangat bagus ni. Dr. Irwan kata bagi sikit je ni, bagi sikit je lah ni. Okey. Macam ni, saya nak bagi satu perkara penting lah dalam kita menghadapi perkara ni kan dan menguruskan sumber. Sebab Dr. Irwan sebut tadi menguruskan sumber. Macam mana kita nak menguruskan sumber ni dalam keadaan kita dah kena itu, kena ini dan sebagainya. Tak ada sumber pun nak urus kata orang. Tapi sumber ni kan luas sebenarnya. Sumber ni apa-apa yang kita boleh guna tu adalah sumber. Okey. Saya nak bagi satu analogi Dr. Irwan iaitu tentang priority, tentang keutamaan. Saya ingat sangat penting untuk kita semua ada priority yang tepat, yang betul, priority yang betul. Contoh, katalah kita ada sebuah bekas, satu buah katalah sebuah gelas. Dalam gelas tu kita nak isikan pasir, kita nak isikan batu-batu kerikil yang kecil dan batu-batu besar. Mungkin tuan-puan pernah dengar, tapi saya ingin mengaitkannya dengan priority tadi. Kalau kita nak masukkan dia dalam gelas tu, apa yang kita masukkan dulu? Kalau kita masukkan pasir, kita kata pasir ni perkara yang remeh-temeh lah. Kita relatekan dengan perbelanjaan. Katalah perbelanjaan yang remeh-temeh. Yang tu, kita masukkan pasir, batu-batu kecil, kerikil dan batu yang lebih besar tadi tu, dia tak dapat masuk. Betul tak? Betul. Tapi kalau kita start masukkan dengan yang besar-besar, yang penting dulu, masuk besar-besar tu sikit, lepas tu kita masukkan batu kerikil, pasir pun boleh masuk. Faham tak maksud saya? Jadi kalau kita sumber kita ni terhad, banyak mana yang kita dapat ni terhad. Okey, sumber tu dah terhad. Sekarang ni banyak sumber yang dah musnah. Lepas tu kita dapat bantuan pula. Itu merupakan sumber juga kepada kita kan untuk memenuhi kita punya keperluan hidup. Kalau kita letak priority betul, letak itu, insya-Allah kita akan dapat keadaan yang lebih baik berbanding dengan kita salah priority. Kalau kita kata benda yang kecil-kecil yang remeh-temeh itu yang penting, yang itu yang kita dahului, kita dah tak dapat nak memenuhi perkara-perkara yang lebih penting dalam hidup ini. Tapi kalau kita start dengan ini yang penting dulu, kita buat yang ni dulu. Bagi yang ni dulu, buat yang ni dulu. Lepas tu yang kecil-kecil tu dia sebenarnya dia akan automatically pun terlaksana ataupun tercapai. Saya harap fahamlah maksud saya ni. Jadi apa yang saya nak sebut dari segi pengurusan sumber tu sebenarnya satu lecture, satu kelas pun kita boleh bercakap tentang resource management. Tapi saya nak menyebut tu dalam keadaan sekarang, dalam keadaan kita menghadapi masalah ini, priority, keutamaan. Semak balik kita punya priority. Saya kena semak balik saya punya priority dengan sumber yang begini, tapi dia sebenarnya tidak mudah Dr. Irwan sebab kita bertindak, priority kita kadang-kadang bertindak disebabkan oleh values yang kita pegang, nilai yang kita pegang. Kita dari dulu inilah nilai kita. Saya mesti pakai ni stylo orang katakan, mesti ini penting bagi hidup saya. Ataupun ada orang kata yang paling penting sekali untuk saya belanjakan untuk pendidikan anak-anak saya. Memang ada dan kajian pun memang dah menunjukkan bahawa ada orang priority dia berbeza-beza. Apa pun saya bukan soalkan priority yang berbeza-beza, saya mempersoalkan untuk kita menyemak semula. Priority kita tu betul ke? Betul ke? Selama ni kita letak itu priority yang utama, bukan ini, betul ke? Semaklah dalam keadaan yang kita mempunyai sumber yang terhad ni. Sebenarnya sumber ni dia terhad, tak kira bagi orang miskin, bagi orang kaya, memang dia punya sifat dia terhad. Kita tak boleh dapat semua yang kita nak dengan sumber yang kita ada. Mesti ada benda yang kita dapat, mesti ada benda yang kita tak dapat. Jadi jawapan Dr. Irwan suruh jawab ringkas. Jadi ringkas tu saya menyebut tentang priority. Jadi untuk berbelanja ke, untuk menggunakan iSINA ke apa-apa tu, syukur Alhamdulillah kita dapat menambah sedikit sumber yang kita ada, tetapi menggunakan sumber itu sama pentingnya dengan kita ada sumber itu. Ya Prof, saya Prof. Ini yang saya boleh tekankan key point yang Prof bagi dalam soalan yang saya ajukan ini ialah priority tu. Right? Maksudnya kalau kita dapat apa yang kita ada tu, kita mesti tahu menguruskan segi priority keutamaan kita sendiri, betul? Jadi saya agak tertarik dari segi analogi Prof sendiri kan, memasukkan gelas ini, apa yang kita perlu masukkan dulu? Okay, apa yang kita nak masukkan dulu tu maksudnya
dari segi keutamaan kita, apa yang kita nak utamakan dan mana yang kita nak utamakan, apa yang kita tak nak utamakan. So kita kena tahu benda-benda begini. Kalau kita tahu dari segi menggunakan sumber kita, walaupun Prof kata tadi terhad, tapi kita pandai dan juga memahami dan juga Prof ada sebut tadi pasal value, itu cara hidup kita yang dah memang dah sedia ada begini, dan kita dah terbiasa begitu sebelum itu, ya Prof. Tapi kita bila dalam keadaan yang beberapa keadaan memaksa kita untuk tengok kembali. Prof kata tengok kembali priority tu. Betul ke priority tu yang kita buat untuk jalan keadaan sekarang ini, itu keperluannya. Itu Prof. Betul Prof. Saya punya betul. Sangat tepat Dr. Irwan. Boleh saya tambah sikit tak Dr. Irwan? Prof, teruskan. Saya nak tambah ni, tadi saya kata tentang kesejahteraan ekonomi kan, kesejahteraan ekonomi. Kita kadang-kadang kita rasa kesejahteraan ekonomi bukan dengan sebab kita ada sumber itu, tapi dengan sebab macam mana kita menguruskan sumber itu. Dia boleh meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita dengan cara kita menggunakan sumber itu, menguruskan sumber kita itu dengan betul. Contohnya pendapatan, memanglah kalau ada lagi banyak memang lagi tinggi kesejahteraan, tapi bagaimana kita menguruskan sumber, bagaimana kita control over resources. Itu sebenarnya menyumbang juga kepada kesejahteraan. Kadang-kadang orang jadi tak sejahtera ekonomi sebab dia tidak menguruskan, dia sedar dan dia tahu dia tidak menguruskan sumber dengan baik. Tak tahu nak tak berhutang, meminjam dan sebagainya, menyebabkan kesejahteraan ekonomi dia tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Walaupun dia ada income. Tapi orang yang ada certain amount of income, tapi dia pandai menguruskan tu, dia sebenarnya boleh melonjakkan dia punya kesejahteraan ekonomi. Okey Prof, terima kasih Prof. Saya rasa kalau kita tak sedar ni Prof, kita dah hampir lebih daripada 30 minit janji tadi. Janji pertama 30 minit, tidak ada terlebih dah ni. Seronok sangat kita berkongsi, kita dan juga saya nak penonton pun makin lama makin ramai, masuk dan tak ada lagi sampai yang keluar ni. Makin lama makin masuk. So maksudnya mereka rasa pengungsian Prof ini satu benda perkara yang amat penting dan kena pada tempatnya dan waktunya. Prof, sebelum kita pergi dalam mungkin yang peringkat yang soalan saya yang kita nak akhiri ni Prof. So saya boleh tak Prof bagi sedikit Prof rumuskan Prof apa yang boleh dibuat berkaitan dengan kesejahteraan hidup isi rumah ni Prof. Cuba Prof kongsi sikit Prof. Saya nak sebut beginilah dalam merumuskan ni, setiap kita berbeza sebenarnya. Kita tidak ada satu solution yang semua orang boleh pakai. Tak ada. Tak ada solution tu. Dia sangat bergantung kepada kalau pengguna tu, seorang pengguna atau sesebuah isi rumah tu, dia banyak keadaan-keadaan kita yang berbeza. Jadi dia tidak ada solution yang orang kata semua orang boleh pakai solution tu. Tapi kita boleh bagi general idea lah, macam mana kita boleh mungkin mengurangkan kesusahan kita dan sebagainya. Jadi kita semua berbeza. Tambahan pula saya sebut perbezaan tu bukan sahaja daripada sumbernya berbeza. Ahli isi rumah tu juga berbeza. Kita kata tahap sumber kita berbeza, cita rasa kita berbeza, di mana kita berada, price dan sebagainya, semua tu berbeza-beza. Jadi kalau dari segi kesejahteraan ekonomi tadi tu kita lihat balik, saya dah sebut tadi kesejahteraan ekonomi tu kita boleh lihat dari segi pendapatan. Kita dah huraikan tadi sebenarnya banyak benda yang kita tidak sempat sentuh lah tentang pendapatan, tentang penggunaan, dan satu lagi adalah tentang wealth. Kita kena tengok dan kita tak bolehlah mengatakan bahawa okey inilah solutionnya, you pergilah ambil solution ni bawa balik, insya-Allah you akan sejahtera ekonomi. Tak ada yang macam tu. Saya pun tak dapat dan saya pun tak berani nak bagi perkara itu. Tapi apa yang saya boleh katakan, kita tengok balik, semak balik, tingkatkan pengetahuan kita. Tingkatkan pengetahuan dan kemahiran kita yang berkaitan dengan pengurusan sumber. Tingkatkan balik. Kita tengok priority balik, kita tengok kita punya decision balik, kita tengok di mana kita simpan ke tak simpan, kita melabur ke kita tak melabur, kita berjimat ke tak berjimat dan sebagainya. Kita tengok balik supaya kita dapat meningkatkan kita punya kesejahteraan ekonomi. Yang saya sebutkan tadi, kesejahteraan ekonomi ini menyumbang kepada kesejahteraan hidup yang lebih meluas. Dan satu yang saya nak rumuskan juga di sini, Dr. Irwan, penting untuk kita lihat perkaitan antara kesejahteraan ekonomi dengan kesejahteraan lain yang saya tidak huraikan, tapi saya kata tadi ada perkaitan. Kalau kita dari segi ekonomi kita sejahtera, kita
sebenarnya dia akan ada kesan dia kepada kesejahteraan sosial, akan ada kesannya kepada kesejahteraan fizikal, akan ada kesannya kepada kesejahteraan mental, emosi dan sebagainya. Jadi maknanya saya nak mengatakan penting sebenarnya kita ada kesejahteraan ekonomi. Satu lagi Dr. Irwan, saya tak tahulah saya merumuskan ke saya bagi poin ke apa ni saya tak tahu. Yang saya rasa penting bila kita tengok resources ni kan, kita kata alah tak kaya pun tak apa kan, kita kata maknanya alah tak apa sumber ekonomi kita sikit pun tak apa. Tapi saya melihatnya berbeza. Saya rasa penting tu sebab kita melihat penggunaan resources ini sebenarnya dia tidak terhad kepada diri kita dan keluarga kita, isi rumah kita. Kita akan ada lebih pilihan, lebih choice. Pilihan yang kita ada berlebih lagi. Maknanya kita ada pilihan juga untuk memberi sebahagian daripada apa yang kita ada kepada orang lain, untuk membantu juga pada orang lain. Kita tak boleh tengok dia dalam ruang lingkup kita. Maknanya kalau kita punya pendapatan kita, contoh saya kata pendapatan ataupun harta kita sikit, kita punya pilihan tu sebenarnya terhad. Kita tak boleh buat banyak benda. Yang kita boleh buat memenuhi kita punya keperluan hidup. Contoh kan. Tapi kalau kita ada banyak pendapatan, ada banyak harta, sebenarnya kita punya choice lebih luas. Kita juga boleh, selain daripada kita mensejahterakan ahli keluarga kita juga boleh mensejahterakan masyarakat kita, komuniti kita dan sebagainya. Jadi pada saya, kalau orang argue, kata dengan saya tak apa, tak kaya pun tak apa. Tapi saya rasa biarlah kaya, ada pilihan yang lebih dan kita boleh buat lebih daripada apa yang kita dapat buat. Prof, pada saya lah, pandangan je, sekadar pandangan. Ya, Prof, saya rasa macam walaupun kita tadi saya kata dah rumus, tapi saya macam agak terkiran kalau saya tak dapat kongsikan beberapa soalan daripada penonton kita, takut mereka marah saya. Kan, program ni kita akan lakukan sepanjang tahun dan makluman Prof juga Prof. So program ni akan dilakukan sepanjang setiap bulan pada minggu kedua dan minggu keempat pada hari Jumaat pada jam 11 pagi hingga ke 12 tengah hari. So untuk makluman semua, so mohon semua boleh terus berada di dalam mengikuti program kita seterusnya. So saya nak ambil sedikit satu soalan daripada penonton kita Prof. So daripada Nur Afiqah Mazlan. Saya bertanyakan soalan Prof. Bagaimana untuk memastikan golongan yang sangat terancam, so kita sangat terancam ni Prof. Saya tahu macam mana masuk terancam ni Prof. So semasa pandemik iaitu keluarga miskin, mendapat bekalan ataupun sumber yang sihat bagi menjamin kesejahteraan mereka pada masa hadapan. So sebab kita dapat, dia tanya sebab kita dapat lihat status pencarian pendapatan mereka sangat tergugat. So macam mana maksud Prof dari segi terancam Prof? Daripada konteks persoalan penonton kita ni Prof. Boleh Prof kongsi sikit Prof? Betul. Terima kasih kepada yang beri soalan tu ya. Dia sebut terancam tu saya rasa macam kena teruk lah. Ataupun kita kata dia vulnerable ya. Contohnya vulnerable ni maknanya kita dalam kelompok B40, kata berpendapatan rendah. Dulu kita berpendapatan rendah yang kita berada di atas. Disebabkan oleh pandemik dan sebagainya, kita jadi menjunam terus jatuh dalam kalangan miskin. Jadi soalan dia macam mana kita nak bangun balik. Kalau saya faham lah macam mana kita nak bangun balik kan, macam mana kita nak bangun balik untuk capai kehidupan yang lebih baik. Selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, saya juga ingin menyebut yang saya kata tadi, kita kekal positif, kita berusaha dan sebagainya. Tapi saya faham sebenarnya bukan susah orang dah jatuh, dah kena ini, macam-macam benda datang pada dia untuk dia bangun semula perlahan. Jadi saya rasa selain diri dia tu, diri dia ni, ini saya nak masukkan sedikit komuniti lah, komuniti tempat ya, mereka yang lebih berkeupayaan, yang lebih mampu rumah lain, yang membantu pengguna lain sebenarnya untuk membina balik kehidupan. Kita faham dengan banjir ni, kita tengok, ialah kita tak kena banjir kan, tapi yang kena banjir tu airnya sampai ke atap dan sebagainya. Kita boleh bayangkan bagaimana kerosakan yang berlaku bukan sahaja kepada peralatan rumah pun ya beralih. Jadi sudah tentu saya rasa memang mengambil masa lah untuk mereka bangun, tetapi peranan komuniti, peranan kerajaan, pemerintah saya rasa penting sebenarnya dalam melihat mereka ni case by case. Lihat dia apa yang dia susah, macam mana dia nak bangun, dulu dia macam mana, kita apa benda yang kita boleh buatkan dia supaya dia boleh bangun. Kalau kita pun tak boleh bagi material dan sebagainya, kita mungkin boleh bagi
pekerjaan supaya dia bekerja, peluang pekerjaan dan sebagainya. Saya akuilah cakap lebih senang daripada orang yang mengalami. Saya memang sangat Allah bagi dia ujian yang berat tu, yang besar itu, saya rasa memang dia beruntung. Dia ialah peluang dia untuk mempertingkatkan keimanan dan sebagainya. Tapi saya rasa memang sukarlah saudari yang bertanya tadi, saya amat faham. Tapi saya ingin memasukkan, walaupun saya tak sentuh tadi siapa yang patut bantu dan sebagainya, saya rasa komuniti kita, adik-beradik kita, masyarakat setempat, pemimpin-pemimpin setempat, kerajaan dan sebagainya, perlulah melihat mereka ini dan bantu di mana boleh lah. Okay, Prof. Itu pandangan saya, Dr. Wan. Jawapan Prof tu dah terjawab dah persoalan daripada penonton kita tadi yang ada bertanya itu Nur Afika tadi ada soalan tu. Saya rasa dan juga Prof juga dah sedikit melebar luaskan sedikit soalan tu, jawapan tu dalam konteks siapa yang mengamalkan peranan. Maksudnya bukan sahaja diri kita tetapi semua orang. Maksudnya semua orang tu ialah segi kerajaan, masyarakat setempat dan juga rakan-rakan dan ahli keluarga semua kita perlukan sokongan sama kita untuk melihat. Macam Prof kata tadi, memang cakap semua memudahlah kan. Buat tak semesti buat tak bertentu lagi. So betul, tapi kalau kita tak usaha, kita melakukan perubahan tu untuk melihat perspektif untuk mensejahterakan hidup kita, kita tak akan pergi ke mana. So itu saya boleh katakanlah, Prof, saya rasa kalau kita teruskan lagi ni mungkin panjang ni Prof. So soalan makin lama makin banyak, tapi saya rasa tak apalah, kita mungkin soalan ni kita boleh bawa ke hadapan ataupun kita boleh minta kita boleh kongsikan, Prof boleh saya emailkan kepada Prof soalan tu dan kita minta Prof jawab melalui email kepada penonton-penonton kita yang lain. So kita pun dah hampir kepada penghujung waktu ni Prof. So jadi saya rasa kan perkongsian pertama ini walaupun dia baru pertama, so kita ada banyak siri lagi ni sepanjang tahun 2001 ni. So saya rasa ianya tidak bagi saya dapat melihat ianya program ini wajar kita teruskan program ini mendapat satu perkongsian sangat baik. Okey, sebab kita sebab program ni format dia adalah sangat format adalah santai. So tidak ada satu macam terlalu ilmiah sebab kita punya target sasaran kita, maksudnya kita punya penonton kita adalah pelbagai perspektif. Kita bagi kita membantu dan juga membagi dan juga kita berharap melalui program ini kita dapat memberi sedikit ruang dan juga pada penonton kita bagaimana dan apakah dan teknik apakah dan mereka perlu bertindak untuk sesuatu permasalahan yang mereka hadapi dalam suasana terkini dan juga bagaimana mereka boleh membantu hidup mereka lebih baik dalam keadaan isu-isu yang kita ketengahkan ini. Okey Prof, saya ingin maklumkan kepada semua penonton-penonton bahawa program Bual Bicara Pakar 360 darjah perspektif pengguna masyarakat ini merupakan program di bawah anjuran Persatuan Pengguna Persatuan Ekonomi Pengguna dan Keluarga Malaysia, iaitu dikenali MEFI, dan juga mendapat kerjasama yang kuat daripada Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. So saya sebelum saya mengakhiri program ini, saya ingatkan pada penonton yang baru yang telah menyertai sepanjang program ini, diucapkan jutaan terima kasih dan juga kepada ahli panel kita yang berbahagia, Prof Laili Haji Paim yang bersudi berkongsi kepada penonton-penonton juga kepada segenap lapisan masyarakat. Okay, Prof, untuk makluman Prof, program ini akan dirakam dan diulang tayang semula di ruangan YouTube, iaitu di channel dr.ir.shah/network. So kepada mereka-mereka yang ingin nak berkongsi rakaman itu daripada rakan-rakan daripada ahli keluarga kepada sahabat-sahabat andai, juga pada masyarakat-masyarakat lain ke sekeliling, boleh berkongsi di laman YouTube yang saya sebut sebentar tadi. Okey, terima kasih. Dan sebelum saya akhiri program ini, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang salah dan silap.
sepanjang saya mengendalikan program ini, dan saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof sendiri yang merupakan pembuka tirai kita. Ya Prof. Okey, dan saya Prof. So saya akhiri program ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, dan berjumpa lagi kita dalam ruangan berbual bicara 360 darjah perspektif pengguna dan masyarakat pada pada minggu keempat nanti. Sejumpa lagi semua. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Hi Dr. Irwan. Hai Dr. dari semua. Hi. I wanted to say hi to you and to Prof. Laili. Prof. Laili. Hai. Prof. Laili, lama tak jumpa Prof. Itulah, ada. Alah, marilah datang.